Antara riwayat hidup Utsman bin Affan, dia dilahirkan 4 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Dia ni daripada keturunan Bani Umayyah. Bani Umayyah ni masa zaman jahiliyah dulu antara keturunan-keturunan yang paling terkemuka masa tu. Dia mendapat gelaran Zunnurain sebab dia kahwin 2 orang anak Rasulullah SAW, iaitu Ummu Kalsum dengan Ruqayyah. Dia meninggal pada 18 Zulhijjah 35 Hijrah. Itu tarikh dia meninggal. Sebab dia dibunuh oleh Abdullah bin Sabah. Beliau seorang yang zuhud, dermawan, seorang yang berani menegakkan Islam, mana-mana perang dia ikut. Lepas tu dia tegas, salah satu orang-orang yang paling bertanggung jawab ketika menjadi khalifah. Dia juga seorang yang berfikiran kreatif. Apa-apa idea dia selalu bagi idea yang sangat-sangat kreatif. Pernah satu kisah ketika Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi di hujung 8 Hijrah. Jadi ketika Rasulullah SAW untuk memanggil orang-orang berjihad dalam masa yang sama, Rasulullah menyeru umat muslim untuk menyumbang. Salah satunya orang yang paling banyak menyumbang adalah Utsman bin Affan. Dia menyumbang 1000 ekor kuda perang yang lengkap dengan perlengkapan senjatanya, baju besinya, dan macam-macam lagi. Dia juga adalah di antara orang-orang yang paling banyak menyumbang untuk menegakkan agama Allah. Gitu. Ketika pelantikan Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah, masa tu Umar bin Khattab ketika dia sakit, dia mengumpul para sahabat yang 10 dijamin surga tadi. Antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan yang lain-lainnya. Ketika orang bermusyawarah, yang paling banyak diundi adalah Utsman bin Affan. Jadi automatik selepas kewafatan Khalifah Umar, automatik Utsman bin Affan naik jadi khalifah. Setelah beberapa ketika orang bermusyawarah, beliau juga sanggup ketika memerintah kaum muslimin. Beliau sanggup menggunakan hartanya sendiri untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Lepas tu dia membukukan Al-Quran yang dipanggil Resam Utsmani. Beliau juga memperkuatkan pasukan, tentera darat, tentera laut. Dia kasih kuat lagi, dia kasih tambah luas lagi negara-negara Islam. Ketika Umar bin Khattab memerintah, hampir setengah dunia dia takluk. Ketika Utsman pula, dia takluk lagi dan lagi untuk mensejahterakan umat muslimin. Dia punya rakyat-rakyat semua. Itu adalah jasa dan sumbangan dia. Cara sumbangan beliau yang paling terbesar yang masih digunakan pakai oleh orang-orang zaman sekarang adalah pembukuan Resam Utsmani yang masih kita baca sampai sekarang. Ketika Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, perang terjadi, yaitu perang Yamamah. Banyak hafiz-hafiz Al-Quran yang meninggal. Umar mencadangkan untuk mengumpul Al-Quran supaya ditulis. Selepas itu ketika Utsman bin Affan jadi khalifah, beberapa negara yang dia takluk, beberapa negara yang dia perintah, lain-lain bacaannya. Jadi terpaksa Utsman bin Affan bukukan balik. Dia tanda berbaris, ada simbol sudah. Jadi semua sama sudah bacaan. Jadi orang-orang Afrika, orang-orang yang jauh-jauh daripada Arab dapat baca dengan betul. Begitu. So itu dia tulis balik Resam Utsmani yang kita panggil sekarang Resam Utsmani lah. Orang-orang yang dia perintahkan untuk mengumpul Al-Quran adalah Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Dorang-dorang itulah yang mengumpulkan Al-Quran tu balik. Ketika di hujung-hujung tahun pemerintahan Khalifah Utsman memerintah, terjadi huru-hara yang luar biasa tidak dapat terkawal. Gubernur-gubernur sudah ditukar daripada yang kerabat bukan daripada Utsman bin Affan, ditukar jadi kaum kerabat Utsman bin Affan. Jadi banyak orang yang tidak puas hati dengan dia punya pemerintahan. Jadi terjadilah satu kelompok yang memfitnah. Salah satunya Abdullah bin Sabah yang tadi membunuh, berpindah dari wilayah ke wilayah untuk berfitnah bahwa Utsman bin Affan ni yang tidak adil. Begitu. Jadi dia hantar orang-orang, dia bawa orang-orang mengumpul rumah Sayyidina Utsman selama 22 hari. Dia terbunuh dalam masa itu terjadi ketika 18 Zulhijjah 35 tahun
Hijrah. Itulah kisah-kisah wafatnya terjadi. Alhamdulillah, kesimpulan yang kita boleh dapat daripada kisah tadi ialah Utsman bin Affan nih, apabila dia bersedekah, dia tidak terlalu berpikir untuk bersedekah. Bahkan apa saja peluang untuk bersedekah, dia akan gunakan untuk bersedekah di jalan Allah, untuk membantu orang ramai, dan dia sanggup membeli satu telaga yang mahal untuk kegunaan orang sekeliling. Antara pengajaran yang kita dapat dari kesimpulan kisah ini adalah harta sedekah ini tidak akan pernah berkurang, malahan bertambah lagi. Rasulullah SAW pun sudah pernah berkata, tidak satu pun yang kita bawa ke alam kubur kecuali 3 benda. Salah satunya ialah sedekah jariah. Alhamdulillah, semoga apa yang kawan kita sampaikan semoga bermanfaat dan jangan lupa amalkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.